Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq. Allahumma hidayatan lis-shawab. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dalam program ataupun dalam rancangan di ambang Ramadan kita ni pada kali ini, satu tajuk yang sering dibahaskan, satu tajuk yang sering kita ni bicarakan ataupun satu tajuk yang selalu kita ni dengar, iaitu dahsyatnya bersedekah. Persoalannya, adakah kita ni sentiasa melakukan sedekah ini? Adakah kita ni termotivasi untuk melakukan sedekah ini? InsyaAllah dalam beberapa hari saja lagi kita ni akan berhadapan ataupun kita ni akan berjumpa pada bulan Ramadan, yang mana bersedekah merupakan sesuatu yang dituntut, kerana melihat pada bulan Ramadan akan dilipat kali gandakan segala amal ibadah kita ni. Para penonton yang dirahmati Allah, sedekah merupakan satu amalan yang diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum kita ni menghuraikan berkaitan dengan dahsyatnya bersedekah, kita ni fahami dahulu maksud bersedekah itu sendiri. Sedekah menurut bahasa perkataan sedekah berasal daripada kata kerja sedekah, yang mana perkataan sedekah ini mempunyai beberapa erti. Antaranya adalah satu, benar, yang kedua lurus, yang ketiga orang yang memiliki sifat-sifat terpuji dengan sempurna, dan yang keempat perkara yang anda berikan kepada orang fakir kerana Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sedekah asal kata bahasa Arab sedekah ni iaitu satu pemberian yang diberikan oleh seseorang Muslim kepada orang lain secara spontan, secara sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah yang tertentu. Juga bermaksud satu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada sebagai kebajikan yang mengharap redha Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata-mata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha, yakni ahli fiqh, adalah disebutkan sebagai sedekah at-tatawu', iaitu sedekah secara spontan dan sukarela. Sedekah bererti pemberian yang padanya dicari pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Manzur memberikan definisi sedekah sebagai apa yang kita berikan kerana Allah Subhanahu wa taala kepada golongan fakir yang memerlukan. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 245, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifuhu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yakni menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah lah yang berhak ataupun Allah lah yang mampu menyempitkan ataupun melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu akan kembali. Dahsyatnya sedekah. Menyuruh sahaja pun Allah berikan kita ni pahala yang besar. Perkara ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 114. Yang mafhumnya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh, yakni manusia, memberi sedekah. Masya Allah. Menyuruh orang bersedekah sudah dapat pahala, apatah lagi kalau kita ni bersedekah sendiri. Kelebihan sedekah. Yang pertama, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ah habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas kurnianya lagi Maha mengetahui. Hebatnya amalan bersedekah. Saya bawakan satu kisah.
satu cerita yang diceritakan orang yang bersedekah namanya di bumi tapi disanjung di langit oleh para malaikat. Masya Allah. Rasulullah SAW dalam sabdanya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, pada satu hari ketika seseorang lelaki berada di tanah yang lapang, yang sunyi, tiba-tiba beliau mendengar satu suara dari awan, siramlah air hujan kepada kebun si fulan itu. Awan itu pun bergerak lalu mencurahkan airnya kepada sebidang tanah yang berbatu hitam. Saluran air pada tanah tersebut kemudian menampung semua curahan air hujan dan mengalirkannya ke satu arah. Lelaki itu pun mengikuti air tersebut dan lelaki tersebut terkejut apabila air itu terus kepada satu tempat, satu ladang yang dimiliki oleh seorang petani. Lalu si pemuda ini tadi bertanya kepada petani ini, wahai fulan, siapakah namamu? Maka si fulan tersebut menjelaskan, namaku adalah si fulan bin si fulan. Terkejutlah pemuda itu tadi kerana nama itulah yang didengarnya dari langit untuk dicurahkan hujan. Lalu petani ini bertanya kembali kepada yang bertanya, kenapa engkau bertanyakan perkara sedemikian? Jawab oleh lelaki tersebut, kerana aku mendengar suaramu disebut dari langit untuk diturunkan hujan. Apakah amalanmu, wahai fulan? Maka lelaki tersebut menjelaskan bahawa setiap kali berlakunya ataupun yang sentiasa dilakukannya adalah apabila menuai hasil kebunnya, 1/3 adalah untuk sedekah. Masya Allah. 1/3 berikutnya untuk dimakan bersama keluarga dan 1/3 untuk kita ni orang Brunei dirotate balik, dikembalikan modalnya untuk bercucuk tanam. Bayangkan kehebatan sedekah. Hanya amalan yang dilakukan di dunia, namun nama kita sudah masyhur di langit. Dan Allah mengingati akan nama tersebut melalui para malaikat. Sebab itu dijelaskan berdasarkan hadis tersebut, amalan yang disukai para malaikat di langit adalah sedekah. Pemilik kebun itu dikenali oleh para malaikat kerana sedekahnya. Seterusnya, para penonton yang dirahmati Allah. Man kana min ahli sadaqati du'iya min babis sadaqah. Barang siapa yang termasuk orang yang sentiasa bersedekah sewaktu di dunia ini, maka akan dipanggil masuk ke syurga melalui pintu sedekah. Artinya, orang yang sentiasa bersedekah, Allah akan sediakan satu pintu di syurga nanti untuk mereka ni memasukinya. Masya Allah. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu menghapuskan kesalahan sama seperti air yang memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Untuk akhirnya, kita ni pada masa ini berada pada situasi yang sedikit merisaukan. Dalam keadaan kita ni berada early endemik bagi negara Brunei Darussalam. Dalam keadaan kadang-kadang kita ni rasa sepersekitaran kita ni indah selamat. Namun kita ni yakin kita ni hanya ada beberapa hari lagi untuk berhadapan ataupun untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita ni tahu setiap bulan Ramadan doa kita ni pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyakkanlah bermohon kepada Allah dan jangan lupa akan sesuatu perkara yang mungkin kita ni anggap remeh, yang mungkin kita ni anggap ringan, tetapi impaknya cukup besar. Seperti mana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah dapat mencegah bencana. Iaitu, bersegeralah bersedekah sebab bala bencana tidak pernah boleh mendahului sedekah. Riwayat Imam Al-Baihaqi. Pengajarannya di sini, apabila kita ni sentiasa melakukan sedekah, bukan sahaja pintu syurga disediakan untuk kita ni, dosa-dosa kita ni akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting pada saat ini, pada keadaan kita ni dalam keadaan ketakutan, sentiasalah bersedekah kerana sedekah itu pasti akan menolak segala bala yang mungkin datang kepada kita ni. Untuk akhirnya, sama-sama kita ni muhasabah diri kita ni. Sama-sama kita ni mempertingkatkan iman kita ni. Sama-sama kita ni mempertingkatkan ketakwaan kita ni. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita ni lalui ini merupakan Ramadan yang terbaik.
Sama-sama kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.